Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Malaysia. Bertarikh 6 Januari 2023 diterbitkan di astroawani.com bertajuk Projek Kerajaan, CEO Syarikat Swasta ditahan jadi orang tengah dana sebanyak 92.5 bilion ringgit Malaysia. Suspek disahkan telah ditahan ketika hadir memberikan keterangan berhubung siasatan kes itu di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Putrajaya pada Khamis. Berita penuh, Putrajaya. Seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat swasta disahkan telah ditahan reman selama 5 hari sehingga Selasa depan kerana disyaki telah menjadi orang tengah bagi pengagihan projek-projek kerajaan di bawah pakej rangsangan ekonomi yang melibatkan dana sebanyak 92.5 bilion ringgit Malaysia. Perintah reman itu dikeluarkan oleh Mahkamah Magistrate Putrajaya di sini pada Jumaat. Menurut sumber, lelaki yang berusia 42 tahun itu ditahan ketika hadir memberi keterangan berhubung siasatan kes itu di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di sini pada malam Khamis. SPRM sebelum ini telah mengeluarkan kenyataan berhubung siasatan yang difokuskan kepada dana kerajaan yang berjumlah 92.5 bilion di bawah program rangsangan dan pemulihan ekonomi. Sumber itu turut berkata SPRM membuka beberapa kertas siasatan terhadap sekurang-kurangnya 5 individu yang dipercayai menjadi dalang kepada beberapa syarikat untuk memperolehi projek-projek yang bernilai antara 50 juta ringgit Malaysia dan 500 juta ringgit Malaysia secara rundingan terus. Hampir 90% daripada projek yang diberikan adalah secara rundingan terus dan masih belum dilaksanakan kerana tiada pengeluaran surat setuju terima lagi. Justru, SPRM akan memfokuskan kepada siasatan terhadap baki 10% projek yang sedang berjalan, membabitkan perkembangan projek antara 10% hingga 20% katanya di sini pada Jumaat. Menurut sumber lagi, suspek yang ditahan itu dipercayai telah menerima rasuah bagi menghubungkan antara kontraktor-kontraktor dan pihak atasan. Berdasarkan keterangan beberapa kontraktor yang disoal siasat, mereka mengaku telah membayar komisen sebanyak 3 hingga 5%. Menurut sumber, wang itu dimasukkan ke dalam akaun sebuah parti politik kononnya untuk tujuan pembiayaan politik. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi di sini pada Jumaat telah mengesahkan penahanan tersebut. Kes itu katanya disiasat mengikut Seksyen 16(e) Akta SPRM 2009. Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Sekian berita, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Saya ingin ucapkan selamat tahun baru kepada semua rakyat Malaysia. Sekali lagi, bagi anda yang belum tekan butang subscribe, mohon tekan butang subscribe kerana ianya percuma. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi pada berita-berita yang akan datang. Jaga diri, jaga keluarga. Pastikan anda mengikuti SOPs yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia untuk kita dapat memerangi bersama sekali lagi COVID-19 yang semakin mengganas. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada pasukan Harimau Melaya yang akan menentang pasukan apa? Pada malam ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Benarlah bahawa kerajaan perpaduan ini tidak akan membiarkan siapa-siapa yang songlap duit, yang rasuah duit, yang makan duit, duit rakyat, duit kerajaan, duit amanah daripada rakyat yang telah tidak diamanahkan. Nah, ini bukti terbaru
bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan main-main apabila dia kata dia akan hapuskan penyalahgunaan kuasa, dia akan hapuskan segala songlap-songlap, segala sakau-sakau, pencuri-pencuri, perompak-perompak uang negara, dia akan hapuskan. Terbaru inilah buktinya. Sebab itu saya kagum dengan Anwar Ibrahim. Saya kagum dengan Anwar Ibrahim dengan tindakan daripada kerajaan perpaduan ini membentras isu rasuah ini. Kalau kamu pun sama, kamu boleh komen, saya setuju. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like, share, dan komen. Bagi yang belum, sila tekan butang subscribe kerana ianya percuma. Bagi anda yang ingin join member, dipersilakan. Saya alu-alukan kerana kita akan mulakan pemberian goodies, giveaway, cap, topi, t-shirt, stiker, keychain, dan sebagainya daripada The Twin TV. Bagi anda juga yang ingin join Telegram rasmi The Twin TV, sila masuk, type saja The Twin jarak TV. The Twin sambung TV jarak. TikTok pun sama, The Twin TV, dan juga Twitter pun sama, The Twin TV. Terbaru, timbalan pengarah. Ini timbalan pengarah, bukan B40, bukan M50, ini M52. Timbalan pengarah hospital didakwa songlap allowance COVID-19. Timbalan pengarah. Ini memang mengejutkan. Bayangkan, seorang timbalan pengarah yang diberikan amanah, diberikan kuasa, dipercayai, diamanahkan, telah songlap allowance COVID-19. Itu yang didakwa. Nah, ini belum terbukti di mahkamah, tapi sudah didakwa. Timbalan pengarah pengurusan untuk Hospital Tuanku Fauziah HTF didakwa di Mahkamah Session. Di sini, di atas 10 pertuduhan telah menyeleweng dan telah menyalahgunakan kuasa untuk pemberian allowance COVID-19 bernilai RM4,000 Malaysia oleh kerajaan negeri kepada petugas barisan hadapan 3 tahun yang lalu. Kesian, sudahlah staf bergadai nyawa untuk bertugas COVID-19 disonglap pula. Kalau betul lah, harap-harap tak betul lah. Kalau betul, RM4,000, RM4,000 menyebabkan segala-galanya hancur, masa depan hancur, segala-gala nama baik hancur, maruah hancur, hanya kerana RM4,000. Yang tertuduh ialah Nur Hisham Hassan yang berusia 44 tahun, yang juga adalah seorang pegawai takbir dan diplomatik. Pegawai takbir dan diplomatik iaitu grade M52. Ini grade M52. Bukan grade biasa tau, bukan grade G48 kan, 42, 41 kan, bukan. Ini M52. Mengaku tidak bersalah dan meminta dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Sahla Hamzah. Dia tidak mengaku bersalah, maksudnya dia belum bersalah. Harap-harap dia tidak bersalah lah, supaya masa depan dia semua tidak hancur lah. Jadi harap-harap ini tidak dia lakukan. Kalau dia lakukan, kebenaran harus ditegakkan. Berdasarkan kepada kertas pertuduhan itu, Nur Hisham telah didakwa menipu 10 kaki tangan HTF dengan memperdaya mereka untuk mempercayai bahawa mereka sudah menerima bantuan one-off allowance COVID-19 daripada Kerajaan Negeri Perlis bagi tahun 2020. Tertuduh dengan curangnya telah mendorong setiap orang seorang mangsa untuk menandatangani dokumen rekod yang mengesahkan telah menerima wang bantuan bernilai RM400 Malaysia. Tertuduh telah didakwa melakukan perbuatan berkenaan di HTF pada 27 April hingga 29 April 2020. Oleh hal demikian, tertuduh telah didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 415 Kanun Kesiksaan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 417 Kanun Kesiksaan, yang mana sabit kesalahan beliau boleh dipenjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan dilakukan timbalan pendakwa raya iaitu Rehab Abdul Syukur, manakala tertuduh tidak diwakili oleh seorang pun peguam. Rehab dalam hujahnya mencadangkan kepada mahkamah supaya tertuduh dikenakan jaminan RM5,000 bagi setiap pertuduhan. Selain itu, tertuduh dikehendaki untuk melapor diri di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM setiap bulan.
Tertuduh bagaimanapun merayu kepada mahkamah supaya uang jaminannya itu dikurangkan, memandangkan dia mempunyai komitmen lain selain pendapatan suaminya yang bertugas sebagai pembantu operasi agak kecil dan tiada barang kemas untuk digadai. Mahkamah kemudian menetapkan tertuduh membayar Rp4.000 dengan seorang penjamin bagi setiap pertuduhan yang dikenakan. Tertuduh membayar jaminan sebanyak Rp40.000. Nur Sahlah turut menetapkan 7 Februari hadapan sebagai tarik sebutan semula kes. Tertuduh sebelum itu dipanggil ke pejabat SPRM Perlis petang semalam untuk membantu siasatan sebelum ditahan. Sementara itu, pengarah kesehatan Perlis, Dr. Ismuni Bukhari ketika dihubungi berkata, pihaknya akan mengikuti segala prosedur yang telah ditetapkan sebagai penjawat awam. Katanya, saya tidak dapat maklumat rasmi sepenuhnya. Maklumat rasmi daripada SPRM berhubung kes ini. Sekiranya dapat, katanya, kita akan ikut sepenuhnya tata cara pengurusan tata tertib penjawat awam, katanya. Pertama, saya ingin ucapkan tahniah kepada SPRM yang telah bertindak tanpa mengira bulu. Kalau salah, tetap salah. Keduanya, saya juga respect, salut, dan sangat-sangat kagum dengan pekerja-pekerja, 10 orang pekerja itu yang berani untuk menegakkan kebenaran, walaupun kemungkinan mereka semua mungkin akan dipulaukan, mungkin akan menjadi buah mulut, mungkin menjadi macam-macam lagi. Tapi mereka berani untuk menyuarakan hal yang tidak betul ini. Ini harus dilakukan oleh semua rakyat di Malaysia. Sekiranya ada, harus dengan berani untuk menyatakan kebenaran. Jangan takut kerana negara kita ada undang-undangnya. Setiap orang yang melaporkan ada prosedur untuk melindungi mereka. Tidak akan ada diskriminasi. Tidak akan ada penganiayaan kepada mereka yang melaporkan. Jangan risau. Dan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita percaya bahawa ini akan terus bertambah baik. Maksudnya negara kita akan mulai dibersihkan, pelabur-pelabur mulai yakin, dan kemajuan negara akan kita lihat dengan segera nanti. Kerana tidak ada lagi kesan-kesan daripada ketirisan-ketirisan yang tidak sepatutnya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.